Pada biodata atau CD Ustaz ni, saya pun dapat daripada kawan saya, Mr. Google. Kalau salah, minta maaf Ustaz. Ampun. Ustaz ni asal daripada Kelantan. Dapat pendidikan basic dia di pondok-pondok di Kelantan. Lepas tu beliau melanjutkan pelajaran di bidang sarjana muda Usuluddin. Bila dia balik, sangat aktif. So dia sangat aktif dalam bidang dakwah, dan dia pun konsep dia ataupun approach dia ialah menuntut ilmu sampai mati dia. Itu daripada apa yang saya tahu. Jadi dia pun ada pondok dia sendiri, di mana pondok dia yang interesting tu sebabnya tidak ada bayaran pada tersebut. Jadi itu dia semangat Ustaz ni untuk menerapkan syiar-syiar Islam. Jadi Ustaz, saya tak nak panjang cerita. Malam ni Ustaz punya. Saya hanya selamat datang kepada Ustaz. Habis ni kan saya tak ada bagi ulasan ke apa-apa, sebabnya saya pulang kepada tuan-tuan sekalian untuk ini ulas sendiri lah, ya. Itu saja. Ustaz punya ceramah pada malam ni, tajuk dia adalah daripada cabaran akidah masa kini. Itu tanpa mengumumkan termasuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demi sesungguhnya inilah satu jalananku yang betul, maka hendaklah, yakni wajiblah kalian mengikut akan satu jalan yang betul tersebut. Jangan kalian mengikut jalan-jalan yang selain daripada satu jalan yang betul, kerana kalau kalian mengikut jalan-jalan yang lain, nescaya kalian akan berpecah belah daripada jalan yang satu yang betul tersebut. Demikianlah bagi kamu sebagai wasiat kepada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita, sebagaimana yang dijanjinya, kita boleh bertemu mata pada malam Jumaat di bulan Rabiul Awal, iaitu Rabi' yang bercahaya, Rabiul Anwar, dengan cahaya memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya difahamkan slot kuliah pada malam ni sempurna dalam rentetan slot-slot ceramah bersempurna Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tajuk yang diberinya ialah tajuk yang agak berat, iaitu ancaman akidah pada masa kini. Para hadirin semua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah cerita, khattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Satu hari Rasulullah dia buat satu garisan yang betul dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman, inilah satu jalan Allah yang betul. Wa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian Rasulullah buat beberapa garis-garis yang lain di samping kiri dan kanan satu garis yang betul tersebut. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subul, inilah beberapa jalan, laisa minha sabilun, yang tidak adalah daripada beberapa jalan tersebut satu jalan pun, illa alaihi syaitanun, melainkan di atas tiap-tiap jalan tersebut ada satu ekor syaitan, yad'u ilaihi, yang menyeru kalian kepada jalan-jalan tersebut. Summa qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang membaca di awal tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman, demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Mana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus? Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royaklah, ceramahlah, kempinglah, ajarlah, hadhihi sabili, inilah jalananku yang lurus tadi. Mana jalan Nabi yang lurus? Ad'u ilallahi ala basiratin, mengajak manusia kepada Allah di atas dalil yang jelas. Nah, ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku, fasubhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, wa ma ana minal musyrikin, bukanlah kami di kalangan orang yang menyemutukan Allah, yang mensyirikkan Allah. Bermakna jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus ialah jalan mengajak manusia mengenal Allah dengan dalil yang jelas. Maka kerana itulah ma'rifatullah, mengenal Allah, yakni mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah, ialah ra'su mali, ialah kepala modal di dalam agama. Ra'su mali fid din, ialah kepala modal dalam agama. Berarti seorang yang tidak mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah, dia di dalam agama ni tidak ada kepala modal. Bila tak ada kepala modal, bagaimana nak berniaga? Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman mereka itu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali, adakah nak aku tunjukkan kepada kamu nego yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang sangat pedih? Nego yang boleh melepaskan kita daripada azab pedih Allah Ta'ala. Kamu minta maaf banyak. Batuk tak hilang lagi. Demai rabu itu pakai ini duk batuk lagi. Suara pun nak ada ya. Jadi kamu minta maaf banyak kalau kekurangan dari segi duk batuk, suara duk apa nak kurangkan. Apakah perniagaan yang boleh melepaskan kita daripada azab Allah yang pedih? Yang mana lepas daripada azab Allah inilah kebahagiaan yang sebenar. Laisa sa'idu liman dunya hulitu sa'iduhu, bukan kebahagiaan tu ialah orang yang dapat dunia sebutir bumi ni hak milik dia seorang, bukan. Kita dia ingat orang kaya tu bahagia, orang senang, ada pakak, rumah besar, ada kereta banyak, ada harta banyak, jutawan, ini bahagia lah ni. Tak handsome pun tak apa, janji kaya. Dia ingat kau lagu tu bahagia ni. Hai tidak, bukan tu bahagia. Bahagia hak sebenar mana?
Innamas sa'idu liman yanju minan nar. Orang yang bahagia sungguh ialah orang yang lepas daripada azab api neraka. Maka Tuhan kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali. Munak kedak aku tunjuk kamu perniagaan yang boleh melepaskanmu daripada azab aku yang pedih. Yang mana lepas azab yang pedih itulah bahagia yang sejati, bahagia yang sebenar. As-sa'id hakiki. Kebahagiaan yang sebenar apa? Lepas daripada azab Allah yang pedih. Maka Tuhan kata, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tapi sebelum nak cerita jihad di jalan Allah dengan diri, dengan harta, kepala modalnya tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dia iman? Iman dengan makna tasdiq. Itu dia panggil iman. Terima dalam hati. Membenar, setuju dalam hati kita. Itu dia panggil iman. Tasdiqun nabi, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu dia panggil iman. Lawan bagi iman ialah kufur. Apa kufur? Kalau iman tu tasdiqun nabi, bermakna kufur ialah takdzibun nabi, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ulima min ad-din bid-darurah, perkara yang diketahui daripada agama dengan secara mudah. Nabi kata Tuhan ni ada, dia kata tak ada. Nabi kata Tuhan ni dia kata banyak. Nabi kata Tuhan ni kuasa, dia kata lemah. Nabi kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, serupa ke, ada muka, ada tangan, ada kaki, gigi mari. Nabi kata semaya 5 waktu ni wajib, dia kata harus ya. Nabi kata puasa Ramadan ni wajib, nak puasa tu puasa sudah. Nabi kata zina ni haram, halal, asal suka sama suka. Atau dia panggil takdzibun nabi, mendustakan Nabi. Wa takdzibu bima jaa bihi nabi, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ni dipanggil kufur. Daripada sinilah timbulnya ilmu akidah. Akidah tu mufrad, satu simpulan. Nak simpul ke apa? Nak simpul iman kita tadi. Ya, akidah asalnya akdun, ikat, simpul. Tambah, ya belakanglah tu. Macam kita akad nikah atau ikatan nikah, akad jual beli, ikatan jual beli. Tapi sekarang ni akdun di sini dengan makna paku, atau kalau kita nak buat bangunan agak, piling, gitu lah. Konkrit. Nak piling, nak konkrit ke apa? Iman. Maka kerana tu dengan secara jamaknya dia panggil aqaidil iman. Segala piling-piling, segala tambatan-tambatan, segala ikatan-ikatan, segala simpulan-simpulan, segala paku-paku. Boleh juga? Boleh nak faham, asal kita faham. Bagi kepercayaan, iman kita terima dalam hati ni, kenawi paku, kenawi kemah. Kalau tak kemah, maka disitulah orang panggil kita akan gagal di dalam cabaran. Cabaran ni makna ujian.
Kita duduk di dunia mana, nama tempat gapo, negara Malaysia ke Indonesia ke Thailand ke Brunei ke Singapura ke China ke India ke Amerika Afrika ke, hakikatnya satu saja, darul bala, darul ibtila, negeri tempat coba, tempat ancaman, tempat ujian. Itu. Maka kalau tanpa ilmu yang benar, yang betul, maka kita tak luluh ancaman atau ujian. Itu. Sebab tu tajuk yang diberi kepada hamba-Nya, ancaman akidah masa kini. Di mana puncanya kalau ditanya? Iaitu duduk di dalam kejahilan tu sendiri, ancaman yang terbesar. Kadatil kufru, kadatil jahli antakuna kufron. Dekatlah oleh jahil tu akan kekufuran. Nah, dekat sangat jahil dengan kufur tu dekat. Seperti mata hitam dengan mata putih saja. Sebelah menyebelahi. Nah, sebelah jahil tu kufur selalu. Sebelah kufur tu jahil. Nah, dekat sangat. Maka kerana itulah alim ulama kita bersungguh-sungguh menggali daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan satu mata pelajaran ilmu yang dipanggil ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau ilmu ma'rifatu ammah, atau lebih kita kenal di tanah Jawi kita ni ilmu sifat 20. Aidah. Nah, yang mana kalau kita mengaji bersungguh-sungguh ilmu ni, insya-Allah akidah kita mudah-mudahan akidah yang sahihah. Iman kita iman yang sah. Itu. Karena perintah suruh mengikut satu jalan Nabi yang lurus tadi ialah wajib. Fattabi'uh, maka wajib kalian mengikut akan satu jalan tadi. Nah, dengan fi'il amal di wak mari. Maka kaedah dalam usulul fiqh, al-amru haqiqatan lil wujud. Perintah di dalam Quran hadis, kalau tidak ada dalil qarinah yang lain yang memalingkan makna asalnya wajib kepada sunat, maka kembali kepada makna asalnya ialah wajib. Wajib apa? Wajib kita kena ikut itu satu jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subula, jangan du ikut jalan-jalan yang lain. Ada banyak lagi ke jalan? Banyak. Nabi kata la taftariku ummati ala 73 firqah. Selagi berpecah umatku ini, yakni firqah Islamiyah, berpecah umat Islam, ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi SAW, bukan ummatul dakwah. Kerana seluruh manusia ni selepas dibangkitkan Nabi SAW, semuanya jadi umat Nabi. Itu khususiyah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad hanya tertentu kepada kaumnya, bangsanya, negerinya. Tapi Nabi kita tak. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada sekalian manusia sebagai pemberi berita gembira dan menakutkan. Jadi semua manusia ni, tak kira Melayu, Cina, Sia, Boye, India, Arab, Korea mana apa, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tak menyahut seruan Nabi, tak mengucap 2 kalimah syahadat, dipanggil ummatud dakwah, umat yang wajib kita kena ajak seru. Nah, kita-kita yang Islam dah dari tok nenek lagi, bukan salah seorang daripada dulu bapa kita dah. Kita ni Islam keturunan. Ya, Islam ni ada 2 cara. Nah, inqiyaduz zahir, arti Islam ni menerima oleh zahir seorang. Mana zahir? Yakni isyarat kepada anggota zahir pada diri kita manusia, lidah. Lagu mana? Binutqi syahadatain, dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Cong leng long leng teng long long, itu kan nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Islam lah dia. Pas kita tak mengucap ni,
au taba'an li abawaihi, atau mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Salah seorang daripada dua ibu bapa, sama ada bapa atau ibu, kalau dia masuk Islam, maka anak yang belum balik automatik Islam. Automatik. Nah, kalau anak yang sudah balik, hak tu tak boleh auto, kena manual. Dia kena ngucap agak. Ada ni, ayat tak boleh. Walaupun anak dah, tapi dia sudah balik dah, sudah berakil balik, maka dia sendiri kena mengucap dengan syahadat. Tapi kalau anak yang belum balik, maka kalau salah seorang daripada dua ibu bapa dia masuk Islam, bapa atau mak, maka anak yang belum balik automatik Islam. Pak kita ni bukan salah seorang dua ibu bapa kita. Jak di tuk nenek lagi. Nah, tuk nenek moye cucu Allah kata nu. Nah, ramai hantuah dulu lagi. Masuk Islam dah. Maka kita ni Islam dengan secara keturunan. Islam lah kita ni. Nah, tapi adakah bila seorang itu Islam, maka automatik dia tu beriman lalu dah? Dia iman dengan Islam ni, dia ada umur khusus dia. Apabila dia duduk sekali, dia makna lain-lain selalu. Iza jatama'a iftaraqa, bila hipung iman Islam, makna berbeza. Wa iza iftaraqa ijtama'a, bila sebut asing-asing, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, hei orang Islam, ataupun hei orang beriman, maka makna dia orang Islam ialah orang beriman ialah orang Islam. Tapi kalau sebut sekali iman dan Islam, makna lain-lain. Sebab tu orang Arab, orang Arab kafir Quraisy mula bila masuk Islam, qalatil a'rabu amanna, kata orang Arab bila mereka masuk Islam ni, kata kami telah beriman, kami mukmin dah, hei Nabi Muhammad. Qul, kata begini, menjawab begini, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum mukmin, belum beriman, walakin akan tetapi qulu aslamna, kalian katalah kalian baru muslim. Bermakna iman tu susah nak didapat tu. Nah, kena usaha. Nah, tu iman tu kena pacak dalam hati. Karena barang ni tak nampak. Nah, tak nampak. Kita hukum orang ni dengan Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak jadi mudah, Allah tidak nak jadi payah. Maka sebab tu setiap amalan kita, muamalat kita disyaratkan Islam, bukan iman. Betul tak? Nak sah sembelihan Islam, bukan iman. Nah, sebab iman duk dalam payah. Payah kita nak cokeh. Nah, mereka kalau dia waktu break mulut, baru nyata apa hak dia percaya, apa hak dia terima dalam hati. Selagi mana dia tak keluar mulut, kita hukum. Nahnu nahsabu bizawahir, kita wa hukum zahir seorang saja. Wallahu yatawallas sarair, Allah lah yang maha mengetahui apakah batin hati manusia tu. Nah, maka oleh kerana tu payah. Iman ni payah, susah. Kalau semaya tak betul, orang boleh tengok, tak semaya tak betul ni. Tiap-tiap rakaat dua akad tangan semua naik rakaat piah doa tak betul ni. Nah, rokok tak betul ni, atau qiyam tak betul ni, baca Fatihah tak betul ni, orang boleh tahu. Tapi kalau akidah tak betul, sudah. Ini bahaya. Mereka apabila dia ucap mulut, tak reti akidah Islamiyah, tak tahu ilmu akidah. Tu bila tak tahu tu boleh jadi belaka tu masuk dalam 72 firqah. Nah, Nabi kata pecah umatku 73 firqah. Fawahidun fil jannah, satu saja masuk syurga. Jadi isyarat satu jalan. Hadhihi sabili, wa anna hadza sirati mustaqiman tadi. Satu saja jalan yang betul tadi, yang masuk syurga. Wasintani wasaba'ina finnar, dan 72 lagi dibawa masuk ke neraka. Arti masuk neraka ni, kalau akidahnya tu sesat, tidak sampai ke tahap kufur, kalau Allah tidak mahu mengampuni, maka masuk neraka. Kalau akidahnya sesat lagi kufur, maka kekal dalam api neraka. Kerana tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Gitu dah. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Nah,
Contoh fuq Mu'tazilah. Ada di kalangan Mu'tazilah, firqah yang dinamakan Mu'tazilah, akidah dia tu sesat tapi tak kufur. Mana akidah sesat? Antara lain Mu'tazilah dia i'tiqad, dia berpegang. Dia kata makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan power kekuatan yang telah Allah jadikan pada diri makhluk tu masing-masing. Seumpama air dapat menghilangkan dahaga dengan power yang ada di air. Nasi makanan dapat hilangkan lapar dengan sebab Allah jadikan power, kuwah pada diri nasi. Panadol, ubat, vaksin ke berapa dapat memberi sembuh, sehat kerana power yang telah Allah Ta'ala buat. Maka akidah ni sesat, kufur, khilaf ulama. Wal fi'l, apa dia panggil, wa man yaqul bi quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati, siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan power, kuwah yang Allah letak pada dia. Aircon mampu memberi sejuk dengan sebab power Allah buat pada aircon. Kipas mampu memberi angin dengan sebab power yang Allah Ta'ala buat pada kipas. Lampu mampu memberi kesan manfaat cerah dengan sebab Allah buat dah pada lampu tu power, kekuatan mampu beri cerah. Tak kira apa. Fadzaka, maka demikian itu akidah bid'iyun, ialah ahlul bid'ah wad dalalah, fala taltafit, jangan kita ikut. Jangan kalian ikut. Maka akidah dia tu tak kufur lagi. Sebab apa tak kufur? Sebab dia masih kata Allah yang buat. Allah buat pada aircon power untuk mampu aircon tu bagi kita sejuk. Maka kita pun iktikad yang beri sejuk siapa? Aircon lah. Aircon ni beri sejuk dengan kerana apa dia mampu bagi sejuk? Sebab power itulah Allah buat pada dia. Sesat akidah tu. Tapi kufur tak? Tak kufur lagi. Sebab dia ada Tuhan lagi menjadi tadi. Nampak tak? Tapi kalau iktikad kerana aircon kita dapat sejuk, atau tabiat aircon memberi sejuk, kerana kipas dapat angin, tabiat kipas memberi angin, kerana lampu dapat cerah, tabiat lampu dapat bagi cerah, kerana nasi dapat kenyang, tabiat nasi beri kenyang, kerana Panadol dapat sehat, tabiat Panadol dapat memberi sehat. Hak ni kabeh. Jangan main. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan tabiat dia dah, atau kerana dia lah, itu dia panggil isyarat kepada mazhab falasifah. Mazhab fuq falsafah ada dua dalam bab ni. Dalam bab orang panggil apa? Af'alul ibad, perbuatan hamba. Dia panggil mazhab tabi'iyah, mazhab tabiat semula jadi, dan mazhab ta'liliyah. Anak kita duk mengaji sains tu lah. Air hujan ni mari mana? Air hujan ni matahari yang seduh. Maka naik ke atas. Jadilah wak. Besar-besar, lama-lama berat jadi awan, turun jadi air hujan. Jadi air hujan. Lepas tu duduk bumi, seduh pula matahari. Naik turun, naik turun. Tu. Itu akidah falasifah tu. Jaga-jaga tu. Kalau hak Islamnya bukan gitu. Tuhan hak buat. Air hujan ni bukan air hujan hak tu lah duk seduk naik tu. Miskin benar Tuhan. Nak kau main pun kerajaan Malaysia juga kita semula. Azan dulu kah? Azan dulu. Sini azan dulu. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Baik. Jadi mana-mana orang yang tak mengaji ilmu akidah, boleh jadi dia pegang hati dia lagu tu. Dia pergi kata, tabiat ekor dah lawi sejuk. Kerana ekor lah dapat sejuk. Tabiat nasi lawi kenyang. Atau kerana nasi lah dapat kenyang. Tabiat penado bagi sembuh. Kerana penado kita dapat sembuh, sehat. Demam apa ni makan penado cabut ucah penyakit. Etikatnya apa? Tabiat dia dah penado ni gini. Kerana penado lah kita dapat. Hak ni kalau mati tak boleh jawab man rabbuka, Allahu rabbi. Tak boleh. Bahkan kekal dalam api dengan aku. Wasintani wasab'ina finnar. 72 firqah masuk dengan aku. Artinya kalau sesak lagi kufur, kekal dalam api dengan aku. Karena tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Pasti sesat. Lepas tu lagu mana hak betul? Akidah yang betulnya ialah wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu, dan bermula perbuatan, fit ta'thiri, pada memberi kesan manfaat atau mudarat, laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahhar, hanya satu-satunya untuk Allah yang maha mengerasi di atas hamba. Lil wahidil qahhari jalla wa ala, yang maha agung maha tinggi pangkatnya. Lepas tu lagu mana pegangannya?
kita dapat sejuk ni Allah yang menjadikan sejuk di sisi sabab musabab adat kita pasal ekor. Kita dapat sejuk, Allah yang menjadikan sejuk di sisi adat sabab musabab kita pasal ekor. Tetapi soh menyalahi. Kerana di sananya ada juga yang etika Allah Ta'ala dah yang menjadikan sejuk, bukan ekor. Tapi dengan ekor dia ya Allah bagi sejuk. Berarti kalau tak ada ekor, Allah tak mampu bagi sejuk lah ke mana? Salah tu. Salah tu. Jadi Allah tak memerlukan alat untuk bagi apa musabab. Tak perlukan sabab. Hanya sabab ni secara adat saja. Maka hukum adat sah menyalahi. Nanti Dajjal mengaku diri dia Dajjal. Makanan ketika itu untuk orang mukmin bukan lagi beras, nasi, tepung, gandum, roti dia. Patut apa makanan ketika itu? Rasulullah sebutlah hadisnya, makanan ketika itu at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit-ta'am. Makanan ketika itu ialah tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenyang. Bagaimana kira-kira? Terima tak pada akal? Tanya soalan ke jemaah surah As-Sabirin. As-Sabirin tak apa, orang sabar belaka ni. Orang sabar, orang boleh duduk lama sikit dalam kuliah dah. Sabar. Kalau tidak tak boleh tulis buh nama surah As-Sabirin ni. Kena buh nama lain lah pula. Terima tak pada akal kita? Terima. Subhanallah, subhanallah. Kenyang. Tak akal sih. Terima tak pada akal? Tak berani jawab orang kita ni. Terima tak? Tak terima? Terima? Terima deh. Terima. Sebab apa terima? Sudah. Jawab terima kena tanya tak? Jawab tak terima pun kena tanya. Terima ke tak terima? Terima deh. Sebab apa terima? Sebab Allah. Kemah dah tu, padan dah, tutup dah lah. Boy lah, kuat dah tu akidah tu. Allah bagi kerja. Maka sebab tu kalau tanya lagi soalan, terima ke tidak pada akal kita seorang yang makan nasi 10 pinggan ni tapi tak kenyang-kenyang? Terima tak pada akal? Terima? Terima. Kemah dah. Ancaman berapa lagi sini? Ada ancaman dah ni, kemah dah ni. Tapi tu baru banyak lagi perbahasan dalam ilmu akidah ni. Hak besar maudhu' itu perbahasan tentang ketuhanan 1, kerasulan 2, dan perkara-perkara sama'iyat atau khabariyat, benda hak didengar khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk satu juzuk daripada perbahasan yang baru. Terima. Sebab apa terima? Sebab Allah bagi. Terima. Tapi kalau orang tak reti hukum akal, hukum adat, orang kata tak terima. 2 pinggan pun kenyang dah. 2 pinggan tu pada adat. Lainlah kalau tanya soalan, terima ke tidak pada adat makan nasi 10 pinggan tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Baru menjawab tak terima pada adat. Sebab kebiasaan adatnya 2 pinggan ke 10 pinggan kenyang, tapi hukum adat ni sah menyalahi. Sebab tu Abu Jahal tu dia tak terima Isra Mi'raj sebab bagi dia tak terima pada akal, tak logik. Tak logik pada akal. Kita tak logik pada adat. Pada akal logik. Orang tanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, mu terima tak sahimu nama Muhammad tu duk cerita kata dia pergi ke Palestin semalamnya balik selalu sebelum subuh ni. Sayyidina Abu Bakar oleh kerana orang cerdik, berakal, akal zawil uqulis salimah, orang yang mempunyai akal yang sejahtera. Dia kata, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalik. Aku membenarkan apa hak Nabi cerita, lebih pada ni pun aku terima lagi. Lebih pada tu pun aku terima lagi. Sebab harus pada akal.
Bukan mustahil pada akal tidak. Tapi kalau orang itu tak ngaji hukum akal, hukum adat, boleh jadi kata, tak terima cerita Doraemon ni. Mana boleh la ilaha illallah kenyai. Tak pernah ada orang duk la ilaha illallah kenyai juga tu bukan sebab la ilaha illallah. Entah ke darah 3 pinggan nasi rumah orang ngatik lah halil tu saudara tu. Maka dia tu jatuh sesak juga. Sebab dia kata berlaziman antara adat akan sebagai berlaziman yang mesti pada akal. Ataukah di antara hukum akal dengan hukum adat. Itu. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah yang menjadi ialah hanya Allah saja. Bermakna kita makan nasi dapat kenyang. Siapa yang menjadikan nasi? Siapa yang menjadikan kenyang? Allah. Di sisi kita makan nasi secara sabab, Allah yang menjadikan kenyang musabab. Pada adatnya soh menyalahi. Lagu tu. Ini hak pegangan dalam, tapi cakap tu tak apalah, jangan cakap gitu. Kata mak, mai makan nasi. Saya ni di sisi saya makan nasi kerabu 2 pinggan tadi, Allah jadikan kenyang, pada adatnya soh menyalahi. Allah, cuma nak cakap gitu. Tak kena cakap gitulah. Kata mai makan nasi mak, kenyang dah makan nasi 2 pinggan tadi. Tak apa. Cakap tu dia panggil isnad majaz, dia panggil. Sandarkan kenyang pada nasi 2 pinggan itu secara majaz, cara pinjaman. Tak apa cakap. Tapi kita tak boleh nak hukum lah. Awak syirik ni. Jangan. Tak boleh hukum lagu tu sebab ada qarinah mani'ah. Dalil yang menegahkan kita menuduh umat Islam dengan syirik ialah iman dia tadi tu, Islam dia tadi tu. Jangan pula kita jadi cepat-cepat menuduh orang Islam dengan syirik. Jangan. Ini pun perkara yang dibimbangi oleh Nabi SAW juga. Inna akhafa akhwafakum, sesungguhnya perkara yang paling juga aku takut berlaku pada kamu, rajulun yaqra'una al-Quran. Seorang yang membaca Al-Quran hatta ru'yat alaihi bahjatu, sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Tetapi dia ja'a ila qaumil muslimin bi sayfih, dia datang kepada orang Islam dengan pedangnya. Dengan pedang tu orang panggil dia panggil apa? Apa dia panggil cakap dengan secara majas. Bukan mari dengan pedang sungguh. Dia panggil min itlaqil sebut ke orang panggil pedang, tapi naknya ialah kelakuan yang berlaku dengan sebab pegang pedang tu, iaitu menghalal, istihlalud dam, nak menghalalkan darah. Ja'a ila qaumil muslimin bi sayfih, dia datang dengan kepada kaum muslimin dengan pedang. Apa yang dia naknya? Bukan dia nak kalau mari dengan pedang tu tak boleh nyanyi gitu. Orang nak jual pedang, nak jual keris ke apa. Ni bahaya ni, Nabi bimbang ni. Mana datang dengan pedang tu mana isyarat kepada istihlalud dam, nak menghalalkan darah orang Islam. Faqala asyraktum, lalu dia kata kepada orang Islam, kalian musyrik. Kita ni musyrik lah. Sudah. Ini pun bahaya juga, ancaman akidah juga. Apa? Cepat menuduh umat Islam dengan musyrik. Selawat tafrijiyah, kau selawat syifa, syirik selalu. Kita duduk baca zanji apa semua tu. Duduk selawat qiyam mahalul qiyam, alimu sirri wa akhfa. Kata Nabi mengetahui kau rahsia syirik dan ni letak sifat Tuhan ke Nabi. Padahalnya itu cerita tentang Tuhan. Dalilnya mana? Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'in salihah di hati. Dia pergi putar belik, dia kata tengok fofok duk sambut makhluk, duduk bangun qiyam. Alimu sirri wa akhfa, dia kata Nabi ni mengetahui perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang halus tersembunyi. Dia letak sifat Tuhan ke Nabi. Musyrik orang yang sambut makhluk. Sudah. Ada juga fuak-fuak lagu tu. Tapi lah ni berkurangan dah sikit. Kerana pembesar-pembesar mereka pun agak sedar dah. Ia lama duk marah orang sambut makhluk, lalas sekali dia pun sambut juga dah zaman lah ni. Cuma dia tak letak Maulidur Rasul, dia letak Zikrar Rasul. Terbaru lah ni. Kalau pergi di negeri Perlis tu, dia tak ada Maulidur Rasul, dia Zikrar Rasul. Hatullah itu sebenarnya.
Nah, ia sama dengan 50 sen. Orang Kelantan panggil sama. Orang KL pun panggil 50 sen. Pakai tu balah, ayo sama ni. 50 sen. Sama. 50 sen. Kau tu lah apa nah? Maulidur Rasul, zikra Rasul tu lah. Sebab apa tu lah? Sebab zikra tu artinya, nah, apa makna zikra? Memperingati, yakni orang panggil apa? Dia panggil ihtifalus sanawi. Sambutan tahunan. Itu makna zikra. Buka je kamu. Tak jaya. Zikra memperingati tahu mana? Ihtifalus sanawi. Memperingati secara tahunan. Ajalah. Nah, sebab tu tak ada bulan lain zikra Rasul. Hanya Rabiul Awal. Dia zikra Rasul. Apa zikra Rasul? Zikra maulidir Rasul. Dia hazah mudah situ. Dia ni memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duk sambut maulidur Rasul ni kerana apa? Kerana nak ingat ke Rasul. Waktu lah ya. Nah, sebab apa kita sambut maulidur Rasul? Sebab zikra Rasul. Dia sebab apa buat zikra Rasul? Sebab bulan ni maulidur Rasul. Hak tu lah pimai tantu juga. Nah, dulu balah kena lah ni alhamdulillah selu-selu pakat duk gubah dah sikit-sikit. Nah, tapi ada lagi hak kerah-kerah pun. Tak boleh. Syirik apa semua ni. Nah, dan mau duk baca zanji ke apa tu akidah Syiah. Oh, akidah Syiah. Mana? Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Aku selawat dan aku ucap salam ke atas cahaya yang disifatkan dengan terdahulu dan perawalan keawalan. Dia kata tengok. Ini Ja'far Barzanji ni, mufti mazhab Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah. Rupa-rupanya akidahnya Syiah sebab iktikad awal kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia gini. Pegangan awal kejadian ni bukanlah usul akidah. Ia tak ada dalam kubur ke atas pada masyarakat akan ditanya apa makhluk mula-mula dijadikan. Tak ada begitu. Dia hak tanya soalannya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Ada siapakah laki-laki ini? Dia buat rupa tamsil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ini? Ada kalau orang tak mengaji kenal siapa pula orang ni lepuk nak kata situ kau makan lagi. Siapa pula hak tu tanya. Adapun makhluk mula-mula kau gapo tu tak ada. Maka sebab tu tak termasuk dalam usul akidah. Dia panggil kalau masuk pun dalam perbincangan akidah furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam pegangan. Maka berlaku ikhtilaf ulama. Ada ulama yang berpegang air makhluk yang mula-mula dijadi. Ada yang berpegang dengan arsyur rahman, arash. Ada yang berpegang dengan qalam. Ada yang berpegang lauhil mahfuz. Nah, papai tempat hak tulis segala qada qadar. Nah, qada muallaq dia panggil. Itu dia panggil khilaf di kalangan ulama. Dan banyak juga ulama yang berpegang awal kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil Quran? Tak ada. Memang bukan akidah, tak ada. Kalau tentang Nabi itu cahaya tu ada. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang daripada Allah tu cahaya, iaitu Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, iaitu Al-Quran. Itu ada. Tapi awal kejadian tu Nur Muhammad tu tak ada. Lepas tu dalam hadis, di dalam hadis secara sharih pun tidak ada yang sahih. Hanya ada hadis, tapi hadis tu boleh sepakat sekalian ulama hadis muhaddisin hadis tersebut maudhu'un, maudhu', iaitu hadis yang didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, iaitu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Nah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, akhbirni, khabarkan kepada aku, an awwali syai'in, tentang sesuatu apakah. Nah, an awwali syai'in khalaqahu Allah, menjadilah oleh Allah taala akan dia qabla al-asya', sebelum menjadi oleh Allah akan sekalian yang lain, makhluk-makhluk yang lain.
Lalu Nabi jawabnya, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah cahaya Nabi engkau wahai Jabir. Wa minhu khuliqal asya', daripadanya dijadikan segala sesuatu. Lebih kurang bunyi lagu itulah hadisnya. Jadi Imam Suyuti dan banyak lagi ulama-ulama yang lain mengatakan hadis tersebut ghairu thabitin, tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudhu'un maudhu'. Patu kenapa ulama duk gini? Dah tahu dah maudhu' apa duk masuk juga? Duk sebut juga. Ini hak kita kena cerdas. Maudhu' ya maudhu', tapi boleh dak ihtimal kalau sabit ngerti? Satu jalan. Macam hadis, la tusawwiduni fis salat, la tusayyiduni fis salat. Jangan kamu panggil nama aku sayyid di dalam sembahyang. Hadis tu la aslalah, maudhu'. Tapi kalau betul, sudah. Maka ulama tanggung. Kalaulah sah hadis ni, kita kena tanggung makna mimbabit tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi sahih tak maudhu'? Satu. Hadis tu maudhu'. Kalau sahih lagu mana? Sudah. Tak jadi sahih ada maudhu'. Kalau maka kalau ditengok makna hadis ni ada bercanggah tak dengan usul teras di dalam akidah? Tak ada. Ada cedera ada akidah kita kalau kita pergi dengan awal kejadian makhluk Allah Ta'ala nur Nabi Muhammad. Tak ada cedera apa. Jadi kafir tak? Dah. Jadi syirik tak? Tak. Maka makna hadis tersebut ada yang muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Hadis mana? Iaitu ada hadis yang sahih Nabi kata, kuntu awalan nabi fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Nabi kata, akulah nabi yang mula-mula sekali pada kejadian yang dijadi oleh Allah, tetapi yang akhir diutuskan oleh Allah. Nabi kata, kuntu awalan nabi, akulah awal-awal nabi fil khalqi, pada kejadian. Mana Allah buat aku dulu. Satu hadis sahih tu. Ada hadis sahih yang lain. Sayyidina Umar tanya Nabi, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah? Mata kunta tadri? Mata tadri antan nabi? Bilakah musdar mu tu Nabi? Nabi kata, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad wa adamu bainat tini wal ma'. Aku sedar aku sudah jadi nabi ketika mana tu Adam belum dijadikan lagi, di antara air dengan tanah, di antara ruh dengan jasad. Aku ketika tu sudah sedar aku jadi nabi. Bermakna Tuhan buat dah Tuhan buat dah nabi ketika tu. Ni hadis-hadis sahih ni. Tak ada hadis maudhu' tadi. Maka ada makna dia tu muafakat dengan hadis sahih. Maka yang dipegang bukan hadis maudhu' tapi hadis sahih dan makna yang muafakat dengan hadis sahih. Wa minhu khuliqal asya', daripadanya dijadikan segala sesuatu. Ni pun ramai juga hak salah faham. Termasuk tutup guru kita pun ada hak salah faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah. Sampai dia kata, ramailah orang dulu-dulu pegang kita ni dibuat daripada Nur Muhammad. Kerana Tuhan kata, Nabi kata wa minhu khuliqal asya', daripada Nur Muhammad telah dijadikan kita semua. Jadi langit, bumi, kelembu, kubah, ayat, itik, gajah, rimau, apa semua ni Nur Muhammad berlaku asalnya kejadian. Lepas tu babi, anjing, iblis, syaitan, api neraka, Nabi Muhammad juga. Pening tu. Silap bukan min wa minhu tu min lil ma'khuz, bukan. Ni penting ngaji Arabiah ni. Ni tak mengaji lah melainkan di pondok-pondok. Bukan min lil ma'khuz, bukan daripadanya diambil daripada nur itulah dijadikan segala makhluk. Bukan itu. Patu min situ apa makna? Min situ min li ta'lilil hikmah. Sebab mutabaqah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Antara lain hadis yang diriwayat oleh Imamul Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini
Nah, Imamul Hakim An-Naisaburi dia hipung beberapa banyak hadis-hadis yang dianggap di sisi Imamul Hakim An-Naisaburi sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Iaitu hadisnya panjang. Nabi cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Nah, dia minta keampunan Allah bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad. Lalu Tuhan tanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana mu boleh kenal Nabi Muhammad belum aku buat lagi dia dalam bentuk jasad? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Ingat baik, ini ancaman akidah. Bahaya sungguh kalau kita baca hadis ke Quran kalau kita tak mengaji ilmu akidah. Ancaman. Dia baca, weh, Tuhan pun tak tahu juga. Tu dia tanya Nabi Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana tu Adam mu boleh kenal Muhammad? Aku belum buat lagi. Weh, Tuhan pun jahil juga. Sebab tu dia tanya gitu ke? Hai, bahaya tu. Ini ancaman akidah. Kalau kita tidak mengaji ilmu akidah, jahil di dalam ilmu akidah, baca hadis pun ancaman lagi. Tak usah cerita ancaman hok berat-berat. Ancaman tu. Ancaman tu. Oh, Tuhan pun tak tahu juga. Patutlah dia tanya tu ada. Padahalnya Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui, kerana Tuhan bersifat dengan ilmu. Nah, dengan bersepakat di zat Tuhan sifat pengetahuan, tanjizi qadim, luluh sedia kala Maha mengetahui Tuhan segala perkara. Nah, tak terlewat, tidak berlambatan antara pengetahuan dengan mengetahui. Itu. Nah, semua Tuhan tahu luluh sedia kala. Hidung kita kepek lagu ni sedia kala Tuhan tahu, sebiji gini dah. Nah, bukan nanti tunggu kita dilahirkan dulu baru Tuhan tahu, bukan. Kalau gitu jahil lah Tuhan. Oh, kepek lagu ni, yang aku lagu lain, itu yang kayak gitu. Kepek gini dah. Sebiji gini dah. Nah, tak ubah walau sikit pun. Itu ilmu pengetahuan Allah. Lepas Tuhan tanya apa? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Itu lagi tu dah. Tangguh gitu. Tu ada kata li annaka ya rabbi. Karena mulah ya Tuhan. Lamma khalaqtani biyadika. Tak kala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau. Wa nafakhta fiyya min ruhika. Engkau tiupkan dalam jasadku dengan rohkah. Wa farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepala aku. Wa ra'aitu fi qawa'imil arsyida, aku melihat pada tiang-tiang arsyir rahmat maktuban, tertulis padanya itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata tu ada, aku tahulah Muhammad ni makhluk paling hak mu kasih sekali itu. Tuhan katakan betul, sadaqta ya ada. Laula Muhammadun ma khalaqtuka ya ada. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad tu, mu pun aku tak buat itu ada. Hadis ni sahih di sisi Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Ada lagi hadis yang lain riwayat daripada Ibnu Asakir. Panjang juga hadis tu. Tuhan kata khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arrifahum maqamaka wa manzilamataka indi. Aku buat bumi dan penduduk bumi ni supaya mereka semua kenal kedudukan engkau, pangkat engkau di sisi aku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Kalau tidak kerana muhai Nabi Muhammad, aku tak buat bumi dengan penduduk bumi. Kalau gitu, wa minhu khuliqal asya, bukan daripada Nur Muhammad dijadikan makhluk, bukan. Dari kerana Nur Muhammad, Nur Nabi itulah kita semua dicipta oleh Allah untuk kenal Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan dipegang hadis maudhu' tu, tapi makna dia tu ada yang mutabaqah, muafakat dengan beberapa banyak hadis-hadis yang sahih. Maka kerana tu ada ulama yang berpegang awal kejadian Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan daripada usul akidah. Tak usah balah. Melainkan kalau dia pegang cara salah. Mana? Nur Muhammad ni bukan makhluk yang pertama, tapi zat Allah yang terbit daripada zat Allah. Nur daripada zat Allah yang terpancar keluar, jadilah nur yang dinamakan Muhammad. Ada juga akidah batiniah sesat tu. Kerana berpegang dengan kaedah falasifah, al-wahid la yasduru anhu illa wahid.
Benda yang satu tu tidak akan terbit keluar melainkan satu juga. Maka Allah satu tak? Satu. Maka tak akan keluar daripada diri Allah melainkan kena keluar benda yang satu juga. Maka yang keluar tu ialah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah qadim, nur Muhammad pun qadim. Hak ni sesak lagi kafir siapa iktikad lah gitu. Ingat dah. Jadi ada hak sesak pun banyak. Ajaran-ajaran sesak tu duk pergi benda gitu. Nah, adapun yang alim ulama yang ahlus sunnah wal jamaah berpegang tidak seperti itu. Bahkan mereka berpegang nur Nabi Muhammad tu makhluk. Makhluk dah. Mana makhluk ni apa? Benda kena jadi yang dicipta oleh Allah. Gitu ya. Patut apa kelebihannya? Kelebihannya ialah nak angkat martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau akan membangkitkan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang terpuji. Mana maqam yang terpuji? Syafaatul uzma. Ketika mana para nabi-nabi yang lain semua kata nafsi nafsi idhabu ila ghairi, masing-masing hari ni pergi ke nabi lain lah, aku tak berani nak bercara dengan Tuhan. Maka nabi kita seorang ana laha, aku ahlinya. Manusia ketika tu nya minta dengan nabi lah ke mana? Dalam hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Manusia pakak pergi jumpa dengan nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lafaz hadis. Isfa' lana, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Lah ni marah panggil isfa' ada. Isfa' lana. Syirik. Syirik selalu. Aduh. Jangan minta syafaat dengan nabi, minta syafaat dengan Allah. Aduh. Orang cakap tu reti tak tu syafaat tu berapa dia? Apa makna syafaat? Apa makna syafaat? Ni kita nak cakap ni biar kita tahu gapo perkataan yang kita nak cakap. Syafaat tu apa maksud syafaat? Syafaat ni definisinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu dia panggil syafaat. Talabul khairi, minta kebaikan, minal ghairi, daripada orang lain, ilal ghairi, kepada orang lain. Jadi kita minta syafaat dengan Nabi SAW. Isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami ke wahai Rasulullah. Apa makna? Ya Rasulullah, mintalah kebaikan daripada Allah untuk kami umat engkau. Itu makna minta syafaat. Betul lah tu. Jadi kalau suruh minta syafaat dengan Allah, apa maksud? Ada lagi Tuhan lain pada Allah. Ya Allah, syafaatkan kami. Bermakna kita minta Allah minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kita, gitu. Tak betul tu. Tengok orang ada cakap tak ada ilmu kat bodoh lalu nak tertunggil kan. Tak betul tu. Minta syafaat pada Allah. Lah Allah yang memperkenankan syafaat. Dia bukan tempat untuk diminta syafaat. Nabi lah tempat kita minta syafaat. Isfa' lana ya Rasulullah. Rasulullah pergi sujud di bawah Arsyir Rahman. Lalu Nabi kata, aku diberi ilham oleh Allah memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah makhluk mana-mana pun melantunkan pujian tersebut. Bila begitu Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal, minta, tu'ta, aku akan beri. Wasfa', musyafa'atlah kepada siapa mu nak syafaat. Tu syafa', aku perkenankan syafaat mu minta tadi. Baru tu. Itu minta syafaat dengan Allah. Bermakna Allah Ta'ala ada Tuhan lain lagi daripada Allah. Tak betul tu. Kita minta syafaat tu kepada Rasulullah. Mana? Kita minta Rasulullah talabul khairi minallah ilaina makhluk. Ilaina ummah. Ummatihi. Kita kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Jadi jangan kita cepat tuduh kata ni akidah Syiah. Syiah tu Syiah lah. Syiah ni sesat dianya, bahkan jatuh kufur. Ghulatus syi'inya ialah kerana mengkafirkan sahabat. Sebab apa mereka mengkafirkan sahabat? Kerana di dalam pegangan Syiah, melantik pemimpin tu ruknun min arkanil iman. Nasbul imamah ruknun min arkanil iman. Melantik pemimpin satu rukun daripada rukun-rukun iman. Ni berubah ada parlimen 60 hari lagi nak lantik pemimpin. Ni khabar ingat sikit, takut jadi kita jadi Syiah tak terkhabar.
Nah, mana mengakidahkan benda yang bukan akidah. Ni ramai ni. Nah, hok ngaji dah sifat 20 pun pening. Ngaji dah tapi tak tahu jadi pening wan kalau bab politik sudah. Nah, siasah politik. Nah, melantik pemimpin. Ya, politik siasah ni ada banyak makna. Siasah dengan makna nasbul imamah, satu, melantik pemimpin. Siasah dengan makna husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Dua. Ataupun siasah politik dengan makna ni, nizam, sistem. Nah, sistem. Maka politik dengan makna sistem, hak tu tidak ada dalam Islam. Mana tidak ada dalam Islam apa maksud? Islam tidak mari letak satu corak. Kalau mun nak bersiasah mesti demokrasi, mesti monarki, mesti republik. Nah, tak ada gitu. Nah, duduklah di sistem mana pun, asalkan keamanan, kesejahteraan dapat dicapai, maka iman dan Islam tu dapat dijaga dan ditegak, maka Islam terima mana-mana sistem. Lepas tu kita terima demokrasi. Nah, kita orang panggil mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Boleh? Boleh. Nak cari dalam Quran, dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Sittah, mampu kerah 10 kali kiamat tak jumpa lagi. Karena hak tu antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Kita sepakat seolah-olah ijma'. Kita guna sistem ni Oh, pakat guna. Tak ada masalah. Hak tu Islam tak mari lagu tu. Tak mari tu mesti monarki. Mesti kena tak ada. Mari sistem apa tak apa. Sebab tu Abu Bakar tak ada tanah lagi jasad Rasulullah SAW. Sahabat duduk mesyuarat dah. Siapa hak nak ganti? Betul tak? Abu Bakar pun tak ada lagi tu. Nah, dia rasa dia sakit dah, tak lama dah ni hidup, maka dia latih siap-siap Sayyidina Umar sebagai waliul amri. Nah, sebagai putera mahkota lah kalau kita zaman monarki ya. Nah, tu. Sayyidina Umar pula ada gitu. Dia latih 10 orang. Ahlul halli wal aqd. Nah, sebagai orang panggil ahlu syura. Mesyuarat 10 orang ni kalau aku mati untuk jadi pengganti aku khalifah. Jadi tak tepat cara tu, sistem tu. Hak ni tak ada kaitan dengan Islam. Nah, tak ada kaitan itu dengan mana apa. Islam membuka luas sistem apapun. Yang penting tercapai maqasid. Ada siasah dengan makna husnul tadbir. Nah, elok dalam menyusun atur negara, negeri, kawasan. Ikutlah. Lagu mana elok? Biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah. Dengan sekira-kira menjaga perasaan manusia yang ada di dalam negara tersebut. Sama ada muwatin warga negara atau pendatang pelancong di negara kita. Nah, contoh. Nah, jaga hati. Kata macam mana ni air ni, nah, YB, nah, kuning lagi, slow lagi. Minta maaf. Nah, dia jaga perasaan. Minta maaf banyak, kami akan usaha insya-Allah. Nah, air kata Allah, minumlah air Sungai Buloh tu banyak, okey? Dia tak cakap gitu. Kalau cakap gitu tu tidak husnul tadbir. Nah, dia jaga perasaan. Ini orang panggil politik. Husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha. Nah, macam Sayyidina Umar tak tidur malam. Orang tanya kerana ya Amirul Mukminin tak tidur malam-malam, tak tidur siap pun tidur sikit je. Dia kata aku ni aku bimbang lau ta'astarat baglatun fil Iraq la hasabani Allahu yaumal qiyamah liman lam tusallih hadzal tariq ya Umar. Aku bimbang takut aku ni akhirat esok disoal oleh Allah Ta'ala. Kalau ada seekor hima keldai yang gelecoh kaki, seliuh kaki di hujung jalan di Iraq. No, Umar duduk di Madinah. No, you duduk mikir kau jalan hujung di Iraq tu. Akhirat esok Tuhan marah ke aku. Hei Umar, bapa mu tak beki jalan tu? Siapa hima pun seliuh kaki. Maka jaga perasaan umat. Malam-malam dia hantar bantuan situ. Kita hantar juga dekat-dekat nak ngondi ni banyaklah jalan raya hak Bluebell pun jadi tak habis. Nah, dekat-dekat nak pilihan raya dia baru jaga hati umat. Nah, tak ada arah nak buat mana jadi budaya gitu. Kita pun sokong juga budaya gitu dah. Tak ada arah dah. Pakai kaki dengan budaya gitu. Wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, dan menjaga tujuan syariat diturunkan yang bahasa umum yang 5. Hifzuddin, hifzul mal, hifzul nasl, hifzul muru'ah,
Nah, apa dia? Ada 5 belaka. Ada tu ni, hifzun nasab. Menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga maruah, menjaga harta dan sebagainya. Ini dia panggil politik dengan makna husnul tadbir. Satu lagi siasah dengan makna nasbul imamah, melantik pemimpin. Di sisi Syiah, melantik pemimpin ruknun min arkanil iman, satu rukun daripada rukun iman. Sebab bagi dia Nabi telah wasiat, man kuntu ana maulahu fa aliyu maulahu. Siapa yang aku ini adalah pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpin. Ini dikira sebagai wasiat daripada Nabi. Tiba-tiba sahabat langgar wasiat ni, langgar rukun iman ni, maka Abu Bakar, ko Omar, ko Uthman, ko semua kafir habis licin. Semua murtad belaka. Di sisi siapa? Di sisi Syiah. Itu. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah gitu kah? Pegangan kita terhadap politik? Tidak dah. Ini ancaman akidah yang paling sengit 60 hari ke depan. Nah, ingat baik-baik. Mana? Disimpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharatit Tauhid, wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yu'taqad fid dinin. Ingat, wa yajibu, wajib nasbu imami adlin, melantik pemimpin yang adil. Wajib. Maknanya politik ni dalam bahagian agama. Tetapi wajib situ bukan fardu ain, fardu kifayatin. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang melantik dan terlantik dah pemimpin yang nak menguruskan tentang urusan negara, maka kewajipan tu gugur di atas yang tinggal lagi. Wajib sam'an wa ta'ah. Itu dipanggil wajib situ, bukan wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Adapun zaman kita sekarang ni, wajib di atas orang yang berdaftar mengundi. Itulah. Nak mana? Kalau dia daftar, wajib dia kena pergi mengundi. Kalau tak daftar, nak mengundi mana? Tak wajib lah jadi. Faham? Lagi pula di zaman kita sekarang ni, pemimpin ulil amri mutlak kita tu ialah Duli yang maha mulia. Sultan, raja-raja. Hak ni orang panggil tak akal, tak jawatan, tak boleh letak jawatan. Kalau letak, kita boleh samar di mahkamah dunia. Itu, sampai tahap tu. Dia tak ada sultan masuk tanding dah. Sultan Selangor ada masuk tanding di mana-mana dong ke apa ada? Tak ada. Mencemadolibna ni kalau itu. Dialah ulil amri mutlak. Adapun menteri, perdana menteri, menteri-menteri kabinet dapur, kabinet meja ke apa ni? Dia panggil wuzara ut-tafwid wa tanfiz. Menteri-menteri, wuzara ut-tafwid yang diserahkan kuasa raja litanfiz untuk mengurus. Hak ni berubah 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Kita duk pilih hak tu, bukan pilih atas pilih hak tu tadi. Nampak tak? Maka wajib bagi orang daftar mengundi. Lagu tu. Jadi melantik pemimpin masuk dalam bahagian agama. Bisyar'in, wajib situ dengan sebab hukum syarak. Walai fa'lam, ketahui olehmu. La bi hukmil aqli, bukan wajib semata-mata akal. Ini nak tolak pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kata melantik pemimpin ni bukan wajib hukum agama. Ikut kepala otakmu lah. Hak mana hak mujilat kuat wiri kamu, kau ponyoh gila. Tak ada. Tu lagu tu dah ada. Dia kuat sembuh. Tu kuat tabur, pilih lagi. Tak ada wajib syarak apa ikutmu. Kamu sendiri boleh menentu baik buruk. Tu dia panggil Mu'tazilah zaman dulu. Kalau zaman ni dipanggil liberal. Fuq liberal. Apa? Fuq liberal ni fuq yang otaknya bebas berfikir, bebas menganut, bebas berpendapat, tidak bergantung dengan nah syarak Quran, hadis, ijma' ulama, qiyasul fuqaha. Tak ada. Pada pendapat saya. Ya gitu. Mengikut kajian saya lah. Ya setengah tu. Itu dia panggil Mu'tazilah. Zaman sekarang neo Mu'tazilah liberal. Dia bebas. Awak nak latih apa tak? Latih. Cara apa kau hukum syarak?
Politik tak ada dalam agama. Ya gitu. Nah, itu kalau etikot politik ni tidak ada daripada bahagian agama, dia jadi fahaman sekularisme. Sekularisme apa? Ilmaniyah. Sekularisme ni ada dua. Ada juz'iyah, ada syamilah. Ada sekular secara menyeluruh. Mana? Agama ni tak ada langsung. Dalam kehidupan kita. Itu kafir. Itu kafir dah. Adapun satu lagi dipanggil fahaman ilmaniyah juz'iyah. Sekular dengan secara juzuk. Yang ini tidak ada dalam politik. Dalam pendidikan ada. Dalam perniagaan adalah sikit-sikit. Nah, itu dia panggil juz'iyah. Maka banyak orang Islam terkena penyakit ni ilmaniyah juz'iyah. Nah, Nabi SAW sabda dengan sepatah, ittaqillaha haitsuma kunta. Mu kena takwa pada Allah di mana saja kamu berada. Cukup tolak faham sekular. Mu kena takwa pada Allah di mana saja kamu berada. Dalam masjid, luar masjid, dalam surau, luar surau, dalam gelap, dalam cerah, sore-sore ramai-ramai. Wajib kena imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Cukup. Bermakna agama ni tak pisah dengan kita. Walau satu gerak, satu diam. Tu. Sekular secara juzuk ni dah. Dia agama ni ada di beberapa sektor. Contoh di masjid surau. Tak usah pergi tinggi, hak tinggi-tinggi lah. Ni contoh sekular. Sekular ni. Dia cokek saing dia sebelah. Mu tahu Pak Allah? Pak Allah mana? Pak Allah hak belakang rumah mu tu lah. Apa? Teruk Pak Allah tu. Teruk lagu mana? Lepas ni masjid ni, surau ni tak boleh ngopak haram. Lepas ni kita pergi kedai kopi. Sudah semaya pergi kedai kopi, bersembur tahi gigi yang ngopak juga. Berarti agama tu ada di masjid surau ya tu. Di kedai kopi tak ada hukum haram ngopak ke mana? Tu dia panggil faham sekularisme. Sikit tak payah contoh lebih-lebih tinggi-tinggi. Tu dah sekular. Takut kita duk royak kau orang sekular. Kita duk sekular hari-hari. Tu supaya kita sedar. Kita celek mata bangun je. Ada selalu hukum agama tak berpisah daripada kita. Tak pisah. Bangun semaya subuh wajib. Semaya duha sunat. Lepas tu cari kerja nafkah wajib. Cari kerja hak halal wajib. Atas anak ngajak agama wajib. Tu dia panggil, ada orang panggil hukum yang senantiasa duduk gitu. Orang panggil agama ni khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf bi af'alil mukallafi. Itu agama. Tuju cakap Allah yang sedia kala berhubung kait dengan perbuatan mukallaf, sama ada gerak atau diam. Tak kira. Bit talabi dengan tuntut mana? Tuntut putus buat wajib. Tuntut putus larang haram. Tuntut tidak putus buat sunat. Tuntut larang tidak putus makruh. Awil ibahati ataupun harus. Awil wad'i lahuma atau dihantarkan bagi untuk 5 perkara tadi. Mana? Sah, syarak, manik, fasad dan sabab. Itu dia panggil hukum syarak taklifi, hukum syarak wad'i. Tak pisah dengan kita. Itu dah. Itu agama. Jadi ingat, politik melantik pemimpin tu masuk di dalam agama, pintu syariat. Bukan pintu akidah dah. Pintu syariat. Hukumnya wajib, fardu kifayah. Kalau lah ni wajib atas orang daftar mengundi. Bukan fardu ain. Ada ingat baik? Bukan fardu ain. Bukan wajib semata-mata akal. Bi syar'in fa lam la bi hukmil aqli. Itu nak tolak Mu'tazilah atau liberal. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga melantik pemimpin tu rukun iman yang diiktikadkan di dalam agama. Bukan juga. Ni nak tolak kelompok Syiah, Khawarij. Ni. Pokok ni melantik pemimpin politik, ini urusan akidah. Siapa yang tidak melantik sama pemimpin dengan kami punya pemimpin, maka nanti dalam kubur ditanya oleh Allah. Sudah. Takut kita berdebarai. Sudahlah. Lepas tu melantik ni lah. Bukan nak kita tanya saya.
Apa awak latih tu? Apa tak latih ni? Sudah. Ketika tu kita jadi Syiah dengan tak sedar. Khabar kita jadi Khawarij dengan tak sedar. Jaga-jaga. Kita nak ke Islam laka, biar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Islam Syiah, bukan Islam Mu'tazilah, bukan Islam Jahmiyah, bukan Islam Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah. Bukan. 72 peruk ni ancaman kita ni. Lepas tu kalau malam ni nak cerita habis jawab dia, sampai subuh tak habis lagi kuliah ni. Nah, kira-kira malam ni ada jamu tak? Tak ada. Tak ada jamu apa? Ada. Kalau ada kita kena berhenti. Sebab takut sejuk makanan. Tak ada. Kalau tak ada boleh tunggu lagi. Sampai pukul berapa tapi? Tak ada? Ada more. Ada more. Tak boleh. Ada more. Tak boleh ni Ustaz. Ada more. Sejuk more nanti kayak gini. Tapi kalau kita nak tahu tak ada payah. Ulama kara kita banyak mana. Nak kita tahu akidah hak sesat. Sebab inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilih. Sesuatu itu tidak akan engkau benar-benar jelas sehingga engkau kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kena jatuh, kena tino. Baru jelas kita kena jatuh. Kalau kita kena jatuh tu dijatuh saja, kita tak kena tino tu lagu mana, mari pondek pun kita kata tino lah. Kadang-kadang pondek lebih comel lagi. Lebih comel lagi bodinya, mukanya, cuma lekung ya. Nah, besar sikit. Nah, kita nak kena tino, kena jatuh. Baru benar-benar kita kena tino. Tidak mari tomboy kita bahak. Kita bahak jatuh. Nah, tomboy itu tino. Nah, tomboy itu tino. Pekik itu tino tu. Nah, perempuan tino ni perempuan lah. Orang kata kita jatuh tino gitu je. Nah, mak wo cek wo gitu. Nah, jadi nak kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebenar-benar kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena juga 72 furuk. Baru yakin kita jelas siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah satu jalan yang lurus. Nah, lagu tu. Nah, bukan kena dijubah. Ini serba besar ni, mesti ahli sunnah. Atau ridak dia paku ni bahu tak cabut ni, mesti ahli sunnah. Jubah dia lapuh, heret habis tak kunci tak ayah, mesti ahli sunnah. Wasebah tak cukup tangan baluk tekok, mesti ahli sunnah ni. Bukan situ dah. Tak cabut bakar wasebah tekok ni. Nah, fok kita ni beri tengok tu. Ada janggut sikit hitam putih, warak sikit ada hitam-hitam tak ada air. Masya-Allah, tuan guru syekh buh selalu pakat apa. Yang ngaji apa kita tak tahu. Kadang-kadang fardu ain pun tak lepas boleh jadi. Iya. Para hadirin semua, kalau tuan-tuan semua ngaji kitab ni hak bawa ni bukan duk baca pun saja bawa. Ni kitab namanya Tuhfatur Raghibin. Hadiah bagi orang-orang yang gemar. Nah, Tuhfatur Raghibin, hadiah yang ajib, yang pelik untuk orang-orang yang gemar fi bayani haqiqatil imanil mu'minin, pada menyatakan hakikat iman orang mukmin, wa ma yufsiduhu, dan apa yang merosakkan akan iman, min riddatil murtadin, daripada murtad orang-orang yang murtad. Dalam ni dia cerita habis ajaran-ajaran sesat 72 puak ni. Kadang-kadang orang tak serba yang besar, janggut yang panjang. Hak ni pun tak ngaji, tak lepas. Sebab tu duk cerita benda karut tu. Nah, duk cerita kata Tuhan ni boleh buat anak bagi dia, boleh buat bini bagi dia. Ada. Hamba dulu masa balik Mesir tu 2013. Sudah kita tengok wayang. Masa tu tak ngajar-ngajar kat surau lagi lah. Awal-awal balik tu nak ngajar selalu dak ni. Kita tengok wayang ni. Tengok cerita gapo tak ingat dah. Kita tengok wayang tak ada lah serba aku gini, seluajing lah, baju cakar gitulah. Sebab tu kita ni bukan ulama, jangan duk panggil ulama dah. Ustaz pun belum layak lagi. Sudah tu kita singgah mayang ngerik satu masjid di Kuala Lumpur. Tengok ada ustaz ngajar tauhid. Ustaz ni
mengajar tauhid. Soho ustaz tu masuk TV pun. Oh, alhamdulillah kita kata masya-Allah bagus. Ada juga ustaz-ustaz mengajar ilmu akidah ni, ilmu tauhid. Kerana hak inilah teras dalam agama. Tak lulu hak ni habis hak lain selera tak apa. Nah, fiqh tak tahu perkara awal, tasawuf tak tahu perkara. Kalau akidahnya tidak sah. Ha. Jadi duduk mengajar tu sifat kudrat Allah Taala. Nah, dalam duduk mengajar tu hamba duduk dengar. Ya. Dia pun tanya soalan. Ha, tanya begini. Ha, Haji, Tuhan kuasa tak buat anak dia? Ha. Tuhan boleh buat tak bini dia, mak opak bagi dia? Ha, sudah ni nak duk soal ni. Ha tu Haji hok nak soal tu. Ah sudah, tak tahu nak jawab mana. Sebut salah dah ni. Nak kata kuasa kau dok kau. Nah, tiba-tiba dia jawab lagu mana? Ni ustaz diri ni. Nah, masuk TV apa? Kalau sebut nama tahu lalu, tak usah sebutlah. Cerita aja. Ya tak kan? Jawabnya Tuhan kuasa nak buat anak dia. Astagfirullahalazim. Tuhan mampu buat bini dia. Tuhan boleh buat mak opak bagi dia. Cuma Tuhan tak anak je. Macam kita lah. Kita boleh nak makan pizza, tapi kenyat dah 2 pinggir dah nasi kerabu. Dia mau tawar pizza. Tak sel lah, tambah lah kitanya. Boleh tak nak makan? Boleh, tapi kita tak sel, tak jadi makan. La ilaha illallah. Salah tu. Kalau ngajar lagu tu bermakna anak bagi Allah bukan perkara mustahil lah. Sedangkan Tuhan kata lam yalid walam yulad. Tuhan tu tidak diperanak dan tidak beranak. Nah, yalid yulad mustahil. Lam yalid walam yulad istihalatul mustahil. Tentu tidak Tuhan beranak. Tentu tidak Tuhan diperanak. Kita mengaji gitu sifat 20. Nah, tidak ada Allah, tentu tidak Allah tak ada. Tentu tidak Allah baru. Tentu tidak Allah lemah. Ambil di Quran dah tu. Dia tak reti dia buat mengaji. Apa mengaji sifat 20? Allah wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Saat ni ada, belawai-belawai bergocok-gocok tak ada pula dah Allah. Astagfirullahalazim. Ya kalau lawai tu bergocok boleh. Lawai tu bukan bergocok pada. Lawai tu makna hak tak boleh beripus sekali. Ada tak boleh beripus sekali, tak ada. Gitu ya. Pendengaran tak boleh beripus sekali yang pekak. Betul tak? Kau boleh beripung. Kita tengok orang tu masuk parking di OKU. Tubik-tubik kita pun kita tengok, stiker OKU tak ada. Tanya awak ni cacat kau apa ni? Apa pagi-pagi tempat OKU? Dia kata saya ni tak ada sifat pendengaran. Oh, pekak lah. Tak. Saya tak pekak. Saya cuma tak ada sifat pendengaran. Tak ada pendengaran tu pekak lah bodoh. Tak. Pekak tidak. Saya tak ada sifat pendengaran. Boleh terima kalau tak kita? Tak boleh lah. Bila dah kata tak ada pendengaran berarti pekak. Kalau ada pendengaran tak pekak. Ha gitu Tu mengaji gitu sifat 20 tu. Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Ha gitu. Tentu tidak Tuhan diperanak. Tentu tidak Tuhan beranak. Tuhan kata beranak diperanak. Tu mustahil. Kalau kita kata Tuhan boleh buat anak, bermakna anak bagi Tuhan tu bukan mustahil. Dia panggil mungkin. Terima ada, terima tak ada. Itu dia panggil mungkin. Jaiz. Terima sungguh, terima tidak. Bermakna orang Kristian betul lah. Boleh jadi Isa anak Tuhan. Boleh jadi tidak. Boleh jadi sungguh. Boleh jadi tidak. Gitu kok akidah ni. Ustaz sahudah tu. Allah. Hai ni ngajar. Nah, ada lagi. Hak tua lama dah dia boleh. Hak baru-baru panas-panas tapi dia tarik balik alhamdulillah. Nah. Tuhan ni maha kuasa, Tuhan yang mulia. Nak cerita Tuhan maha kuasa bagus dah. Tapi buat contoh tu tak kena. Nah, buat contoh ke mana? Kuasa tak kuasa Tuhan. Tuhan boleh ambil roh Abu Bakar ni masuk dalam tubuh mana-mana. Nah, dalam ni tubuh saya ni boleh tentu roh saya. Boleh jadi Abu Bakar ni. Tak Abu Bakar gini Omar kot. Bekeng tak ada. Kata orang apa ni? Omar boleh jadi ni. Jadi bila tubuh saya mati, roh Omar tu Tuhan masuk pula tubuh orang lain. Siapa kiamat lagu tu? Astagfirullahalazim. Dalam kitab ni jelas sebut. Akidah tanasukhul arwah, akidah berpindah roh-roh ni ialah akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Bila kita tegur, kita nasihat, tak pengikut ni kata dah, awak ni siapa? Awak piu je. Awak ustaz je.
Ni syekh, tuan guru ni. Awak ni siapa? Astaghfirullahalazim. Salah tu. Siapa i'tiqad tanasukhul arwah? Akidahnya Syiah Ismailiyah. Kalau dia berpegang seperti akidah-akidah agama lain, roh ni berpindah-pindah, mengingkari hari kiamat, hatu kafir. Kafir, ijma' kafir. Tapi kalau dia kata hari kiamat ada, cuma bangkit lagu mana? Kalau roh tu sah, jasad tu banyak. Nah. Roh sah je, tapi jasad ni juta. Nak bangkit ni bangkit seketak ni. Terima tak pada akal? Tiup sangkakala yang kedua bangkit serentak, betul tak? Tapi roh saya, roh Abu Bakar saya, tubuh kat sejuta ada ni. Tubuh mana? Roh Abu Bakar pun pening. Aku nak masuk tubuh mana ni? Rasulullah. Nah, mustahil akal. Akibatnya membawa kepada bangkit akhirat esok tidak dengan jasad, bangkit dengan roh saja. Maka akidah bangkit dengan roh saja ni akidah falsafah kafir di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan marah. Kafir. Nah tu ada ajaran sesat di kota Damansara. Dia mari mengadu, habis piti puluh ribu dah. Dia mari cerita. Dia kata, Allah Ustaz, dia kata, saya baru sedar bila habis duit nak kat bank kerak ni baru sedar. Nak buat mana muka pada tu kan? Nah, kalau cerdik tak gitu. Dah kita ni tak usah ngaji hok gini, hok ngaji kitab gini kata lambat. Dia nak cari hok pelik-pelik, tok syekh tarekat. Jadi dia bolehlah tok syekh, bukan tok syekh, seh tarekat. Dia kata seh dia ni tak semaya. Tak semaya. Tapi anak murid dia suruh semaya, jangan main. Dia kata awak tak serupa dengan saya. Saya ni makam lain dah ya. Nah, saya ni di Indonesia ni di tanah dalam tanah hidup-hidup. Bila saya tu duduk dalam tanah duduk zikir-zikir, Allah mari ni daripada langit tu turun masuk dalam kubur, berkelip-kelip cahayanya depan saya. Saya pun kata, ya Allah, saya ni lagu mana akhirat esok? Allah kata, Abang Mat jangan bimbang. Abang Mat selamat dunia akhirat. Waktu dia kata, inilah makna kita hikayat kata, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuhu. Siapa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah dia selamat, maka tak ada mudarat jenayah apa dosa yang nak buat. Jadi dia tak apa, minum arak pun tak apa, bini orang pun dia buat macam bini dia, anak dara orang pun dia buat macam bini dia, tak semaya be. Tu, dia tak semaya. Jadi anak murid tanya, kenapa tok syekh atau imam tak semaya? Dia pun keluar satu kata-kata yang Masya Allah, kalau orang dengar, wah, nah terbaik ini perkataan. Dia katakan, bermula sembahyang itu, bermula juga macam kita jauh lama, betul. Bermula sembahyang itu ialah sanaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah dirimu menyucikan rohanimu. Sedap. Rasa nak tweet mana dia? Nak tweet tak? Tapi kalau orang mengaji sifat 20, ngaji ilmu usuluddin, ngaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahu selalu ni akidah kafir ni. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah falsafah. Kalau kita ilmu tauhid sebut bisalasatin kafaral falasifatul idah iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalasatin, dengan sebab 3 perkara. Kafaral falasifatul idah, ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Ingat baik-baik ni. Sebab tu saya kata ngaji sifat 20, ngaji falsafah, saya tak boleh terima siapa lah ni. Sebab ulama sifat 20 lah mengkafirkan falsafah. Pasal apa lah ngaji sifat 20 ngaji falsafah? Jadi ulama sifat 20 kafir diri sendiri kalau ke mana? 3 perkara. Sebab apa? Iz ankaruha wahyal musbattah. Karena mereka itu falsafah ingkar 3 perkara ni. Mana 3 perkara itu? Pertama, ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah dengan secara detail. Falasifah kata tidak. Allah hanya ilmunya tahu dengan secara umum saja. Contoh rambut kita ni, Allah tahu rambut gitu ya. Berapa helai Allah tak tahu, banyak sangat penipal nak kira. Itu falsafah. Kafir. Kita dah Allah tahu dengan umum dan detail.
kulli dan juz'i. Nah, wa hudusu awalimi, baharu alam. Falasifah kata tidak, alam ni biqidamil alam. Alam ni qadim, semula jadi gitu ya. Allah ada, alam ni tu ada. Tabiat dia ada, Tuhan ada, alam ni tu ada. Itu. Kafir tak dia? Kafir. Kita ada, alam ni baharu, dijadikan daripada tak ada kepada ada. Itu. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun manusia akhirat kelak dengan jasad mereka. Kita ni bila ditiup sangkakala yang kedua, hak mati di Sungai Buloh mana ni? Di apa? Mana ni? Utama. Sarjana utama ni bangkit balik daripada kubur kita di sarjana utama masing-masing. Bangkit itu dengan jasad bi ajsadin wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita adalah mayit di dalam kubur. Tengok. Saya kata kalau abang ni mengaji sifat 20 ni tak dah habis duit puluh-puluh ribu, situ selalu boleh tapa tok seh tu. Paling tapa mu ni bukan tok syekh ni. Nah, tok seh padu ain tak lulu. Nak tak ngaji ilmu akidah padu ain tak lulu kan? Sama tadi. Jadi kalau iktikad roh boleh berpindah-pindah, roh tu satu, tubuh ni banyak, itu semua membawa kepada ingkar bangkit dengan jasad. Sebab roh satu, jasad banyak, dah bangkit mana? Maka akhirnya bangkit hanya roh. Maka siapa i'tikad lagu tu, kufur akidah dia. Wal-'iyadzu billahi min zalik. Sebab tu Tuhan kata terakhir penutup dah. Apa pun nak berhenti juga dah, sakit dekuk. Nah, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Zalikum wasaqum bihi, demikianlah bagi kamu wasiat dengan dia. Wasiat apa Tuhan suruh wasiat dia? Fattabi'u ahlus sunnah wal jamaah, wajib kena ikut satu jalan ahlus sunnah wal jamaah. Wala tattabi'us subulah, jangan ikut 72 firqah yang lain. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa takwa? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa hak Tuhan suruh. Tuhan suruh apa? Wajib ikut satu jalan Nabi tadi. Nah, wajtinabun nawahi, tinggal apa hak ditegah oleh Tuhan. Apa? Wala tattabi'us subula. Pas lagu mana kita nak ikut satu jalan dan tidak mahu ikut 72 jalan kalau kita tak mengaji ilmu tentang jalan-jalan tersebut. Nah, maka kerana itu ancaman akidah masa kini ialah mengekali diri di dalam kejahilan ilmu akidah itu sendiri. Nah, boleh jadi dia jadi Syiah dengan tak sedar, Murji'ah dengan tak sedar, Mujassimah dengan tak sedar, Qadariyah, Jabariyah, Tabi'iyah, Ta'liliyah dengan tak sedar, nah, liberalisme dengan tak sedar, sekularisme dengan tak sedar. Boleh jadilah ke? Dia jahil sekarang. Nah, Khawarij dengan tak sedar, boleh jadi. Maka untuk padu benar, kita cerak yakin kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak ikut 72 jalan ni, dan benar-benar kita ikut ni Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi pegangan tentang ketuhanannya, kerasulan, kenabiannya dan perkara-perkara ghaibiyah yang disampaikan oleh Nabi, tentang ibadat fiqhnya dan tentang akhlak tasawufnya. Tak ada cara lain melainkan dengan ilmu, dengan mengaji. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat lah bagi kita. Bagaimana kita nak menghadapi ancaman akidah masa kini, tidak ada cara lain melainkan dengan tafaqquh, menuntut faham, ta'ammul, memperhati dengan halusi. Sebab kadang-kadang orang mengaji, dia mengaji, tapi bila praktik tak jadi supaya dia mengaji. Banyak tutup guru lah, alim-alim juga, tapi masuk ke bidang ni dia berubah jadi Khawarij tiba-tiba, jadi Syiah tiba-tiba, jadi liberal tiba-tiba, Mu'tazilah tiba-tiba. Dakwanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jangan semata-mata dakwah, kerana kebenaran tu bukan semata-mata nama, kesesatan juga bukan semata-mata nama, tetapi diri benda yang dipernama. Kalau kita namakan restoran kita restoran Islam sekalipun, tapi jual beli kita tidak mengikut Islam, maka bukan restoran Islam. Nah, harga tak letak berapa. Orang-orang makan ikan kering dengan telur masing 50 hias pinggir. Nah, cara Islam tak? Tidak. Sebaliknya restoran KFC, McDonald tak ada bunyi al-al gapo, tak ada bunyi arak-arak Islam gapo, tak ada. Tapi cara jual beli ikut Islam tak? Ikut Islam, kena bayar dulu sebelum makan. Betul tak? Maka walau dia bukan nama Islam, walau dia bukan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
antal jamaah walau kunta wahda. Munglah ahlu sunnah wal jamaah wala musaga. Nah, wala tak ada label sekalipun. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Dituduh sebagai Syiah Rafidiyah, Nasibiyah. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau membela sahabat Nabi itu ialah Nasibiyah, Nawasib. Demi Allah, aku Nasibiyah. Kalau membela keluarga Nabi itu ialah Rafidiyah, Syiah Rafidah. Demi Allah, aku Syiah Rafidah. Lepas tu, Imam Syafi'i, Nasibiyah. Tidak. Syiah Rafidiyah. Tidak. Bahkan Nasirus Sunnah, yang menolongkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat pengajaran bagi kita, dan terutama bagi diri saya sendiri yang bercakap, yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan dia sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.